kita akan mengupas tajuk yang ke-20 daripada muka surat 135, iaitu tajuknya beradab dan bersopan santun. Beradab dan bersopan santun. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Qabisah bin al-Laits al-Kufi an Mutarrif an Ata'in an Ummi Darda an Abi Ad-Darda qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis sawmi was salati. Rawahu at-Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Qabisah bin al-Laits al-Kufi daripada Mutarrif, daripada Atha, daripada Ummu Darda, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak adab yang baik. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak, beradab baik akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan solat. Hadis riwayat Tirmizi yang ke-2003. Hari ini berstatus hadis sahih. Pengenalannya, adab berasal daripada perkataan Arab, iaitu adabun, yang memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Sementara tafsiran, skop dan perincian adab mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran ini ialah penilaian kepribadian seseorang melalui kepatuhannya terhadap beberapa konteks. Justru seorang itu menunjukkan adab dengan mempamerkan kelakuan dan kepandaian membuat pilihan yang betul. Di sini juga disebut apa? Perincian adab ini mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan lah. Contoh, kalau kita ni orang Melayu, budayanya kalau perintah depan orang sunyi, anak-anak ni perintah depan orang tua tunduk lah. Tapi kalau kita pergi negara Arab, pergi Eropah, tak ada jumpa benda ni. Dia perintah ni jalan-jalan macam tu je lah. Tak sama lah. Jadi tafsiran adab itu berbeza pada persekitaran negara dan juga faktor-faktor lain lah. Tak sama lah. Pada kita mungkin kita anggap kalau anak budak-budak ni, anak-anak ni minta tak perlu dapat pengajar lah. Begitu juga kalau kita ni orang Melayu ni pegang kepala ni memang hantang lah. Nak buah-buah, tepuk kepala lah, tepuk kepala. Tapi kalau orang Arab, tepuk kepala dah apa lah. Pada dia biasa lah, pak-pak tepuk kepala lah. Jadi tu beza lah. Kemudian beradab sama seperti sopan santun, yang mana dari segi bahasanya ialah baik budi bahasanya serta dengan hormatnya. Adat istiadat yang baik dan bersopan santun, berkelakuan atau berlaku sopan santun. Manakala dari segi istilah pula ialah cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu, di mana tingkah laku, tutur kata, budi bahasa dan budi pekertinya halus dan bertamadun. Adab dalam Islam memiliki aturan dan syariat yang melibatkan semua aspek kehidupan. Bermula pada kita bangun tidur, kita tidur balik, ada adab-adabnya.
Orang Islam melihat adab perilaku ataupun perbuatan, contohnya seperti adab sopan, adab hormat menghormati, adab berpakaian, pakai jilbab, hijab dan juga niqab bagi kaum wanita, adab dalam keluarga, adab ketika orang meninggal dunia, adab memberi salam, adab menepati janji, adab mengucapkan selawat ke atas Nabi, adab antara bukan mahram, adab menjalankan tugas dan lain-lain. Banyaklah maksudnya tak, ya, beradab. Kadang-kadang dalam bab makan saja semua, berapa kawalan semua ada. Maksudnya aspek kehidupan kita ni, terutamanya orang Islam, memang diajar dan dianjurkan supaya beradab, berakhlak baik. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, Allah Ta'ala gunakan isim taukid sini, demi sesungguhnya, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Maksudnya pada diri Nabi itu, memang Nabi ni memang dah yang terpuji. Maksudnya bukanlah Nabi itu menjadi orang baik, orang yang beradab, berakhlak ketika diangkat menjadi Rasul. Kan Nabi diangkat jadi Rasul itu usia 40 tahun. Jadi 40 tahun baru jadi orang baik, baru acah-acah baik. Kan? Diri Nabi itu memang dah baik, memang dah boleh jadi contoh teladan sebelum diangkat jadi Nabi lagi. Bukti dia apa? Nabi diangkat, diberi gelaran Al-Amin, orang yang paling terpercaya dalam di kota Mekah dulu dah, sebelum jadi Nabi. Kan? Dan Rasulullah yang terkenal dengan akhlak yang ambil dalam kalangan penduduk Mekah sebelum jadi Nabi. Jadi benda tu memang ada pada diri Nabi pun, ya. Dan iaitu, ya, bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Jadi beradab, berakhlaklah kalau kita nak, ya, dapat keredaan Allah dan juga dapat balasan baik di hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan juga senang. Sentiasa ingat Allah dalam setiap keadaan. Bukan keadaan susah yang ingat Allah, bila senang lupa kepada Allah Ta'ala. Batang hadisnya pula, dalil hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa tentang adab dan sopan santun. Ya, boleh kita hafal doa ni lah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Maksudnya, ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-771. Keterangannya, Islam amat menekankan pendidikan adab dalam kalangan umat manusia, kerana dengan adab seseorang mukmin akan menjadi manusia yang mempunyai ketinggian akhlak dan kepribadian diri. Sebab adab ni ialah disiplin kita. Daripada adab itu dia melahirkan akhlak. Para ilmuwan Islam terdahulu amat menekankan tentang pengajian adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Orang ulama-ulama dulu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu, ya. Sebab bila adab tu, disiplin tu dah ada, mudah nak terima ilmu, ya. Jadikan amalan kita ibarat, ya, garam, dan adab ibarat tepung. Yakni perbanyakkanlah adab
seperti perbandingan banyaknya tepung dan garam dalam satu adunan. Banyak adab dengan sedikit amal soleh lebih baik daripada banyak amal dengan sedikit adab. Betul tak? Kan? Istiqomah datang masjid, kuliah, tak tinggal semua, tak kira lah. Tapi mulut jahat. Ya. Kalau duduk dengan dia ni, kalau menghina orang, peli orang yang tindih sana sini tak. Tapi dalam bab istiqomah menghina masjid tak tinggal. Ya. Peduli kenara semua, alhamdulillah, jaga bagus. Tapi mulut tak dengar. Ya. Demikianlah perumpamaan antara adab dengan amalan. Jadi banyakkan adab melebihi amalan lah. Adab ialah perkara kedua yang baginda Nabi SAW tekankan selepas iman. Pentingnya adab ini sehingga setiap anak wajib menghormati ibu bapa. Setiap yang muda perlu membantu orang tua. Setiap mukmin memberi salam antara sesama, sama ada kenal atau tidak kenal. Ya. Setiap yang miskin dibantu oleh orang kaya. Wanita dilindungi, anak-anak yatim dipelihara dan berbuat baik kepada mereka. Inilah ajaran Nabi SAW setelah kesempurnaan iman. Nabi SAW tidak menekankan ketinggian hukum hakam, tetapi bagaimana beradab sesama manusia. Sebab itulah baginda Nabi SAW dalam dakwah baginda, baik di Mekah dan juga di Madinah, sepanjang hidup baginda tonjolkan akhlak, adab ni. Kebanyakan yang masuk Islam ini sebab tertarik dengan akhlak, adab orang Islam. Dan perang Khandaq ni, dalam perang Khandaq ni kan, yang kita perang parit, yang gali parit tu lah, dia berlangsung lebih kurang dalam 40 hari lebih. Ya. Jadi dalam perang tersebut, antara jarak tentera Islam dengan tentera musyrikin dipisahkan dengan parit. Jadi tentera Islam nampak tentera musyrikin di bawah tanah, tentera musyrikin nampak tentera Islam sini. Jadi berlangsung 40 hari, tak tahu, bekalan makanan makin kurang. Tentera Islam terkepung kan. Jadinya tak tahu, tak ada siapa menang, tak ada bekalan, tak perang kan, buat masing-masing ni. Jadinya ya, sampailah Rasulullah berdoa, ya Allah, bagilah keputusan. Dan menang ke kalah ataupun macam mana kau turunlah bantuan, bagilah. Dan dah masuk hari 40, bekalan makanan pun makin kurang. Maknanya ya, orang musyrikin ni, mereka nampak cara pergaulan orang Islam. Orang Islam solat berjemaah, nampak? Dia nampak kan? Ya, orang Islam muamalahnya itu kan. Sebarang tu role dia parit je lah, tapi nampak. Hingga menyebabkan seorang pemimpin musyrikin ni tertarik dengan Islam. Ya. Dia tulis surat dekat panah dia. Dia panah sampai pada tentera Islam, tengok. Oh, kan? Dia nak jumpa Rasulullah malam. Kan? Jadi pada malam itu tentera Islam aturkan lah, kan? Letak tangga semua, dia naik jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya apa, kenapa kau tak jumpa aku? Aku nak masuk Islam. Kan? Macam mana masuk Islam? Bila masuk Islam kenapa pula? Tak ada angin, tak ada ribut pun. Tapi sebab tertarik tengok akhlak orang Islam, tentera Islam kan. Begitulah juga apa yang Hamas buat pada tawanan-tawanan Israel lah. Tengok kan. Tak ada pun riak tawanan Israel tu bila dilepaskan tu dalam keadaan bersusah hati, muka tak, dia orang tak berlakon pun. Nature kan. Syukran, bye. Ya tak? Syukran, bye. Terima kasih, bye. Jumpa lagi baru. Orang nak lepas lagi tak jumpa dah. Dia lagi tak jumpa lagi. Jumpa lagi tak? Kan? Itu layanan. Itu dakwah. Kan? Itu dakwah. Berbeza bagaimana tentera Sailanatullah ni dia layan orang Islam. Kan? Pergi dalam keadaan normal, balik patah sana patah sini, muka remuk. Ya, budak-budak sama kena tak? Itu bezanya. Kan? Sebab Rasulullah beranjurkan berlaku baik dengan tawanan. Walaupun dia tawanan ni apa? Dalam musuh. Kan? Ditawan. Tapi beri layanan yang baik. Inilah Islam. Inilah Islam. Bagaimana propaganda Israel tunjukkan Islam, tak boleh. Sebab rakyat dia sendiri yang ditawan, balik cerita balik, tak, kami tidak dizalimi pun, kami diberi layanan yang baik. Ya?
Saya dapat makan buah lagi, sayur-sayuran lagi kan. Baik pula dengan tentera Hamas pula kan, macam adik-beradik pula punya rapat macam tu lah. Ada tentera Hamas semua tutup muka kan. Itu beritahu lah. Itulah dakwah. Dakwah. Dakwah ini bukan cerita tentang bab ilmu saja, tentang Islam, Rasulullah Islam ni agamanya ini, Islam tu jadi tegak dengan indah. Tunjuk perangai baik, akhlak baik, bercakap baik, pergaulan yang baik, itu pun telah menyebabkan orang tertarik dengan agama Islam. Itu dia. Tunjukkan akhlak. Ini yang ditunjukkan oleh Hamas. Waktu berperang dengan tentera Israel, dia balu suruh. Dia tak bicarnya, tapi dengan tawanan dia buat baik. Sebab itulah yang Islam ajar. Betul tu. Mobilnya beradab akan punya sikap toleransi dan komunikasi yang berkesan dalam kehidupan demi dunia dan akhirat. Dakwah dapat berjalan dengan sempurna dan mempunyai pembantunya, iaitu adab. Dakwah ni akan lebih mudah berjalan jika ada adab. Cara bercakapan orang, bagi salam dengan orang tak. Cara tarik bagaimana kita nak react, nak tarik dia ni dengan apa yang kita berkatakan. Sufyan As-Sawri rahimahullah menyatakan bahawa para alim ulama terdahulu amat menitik beratkan soal adab, kerana adab ini ialah pelita yang menerangi hidup pencari ilmu. Adab juga penyeluruh jalan kehidupan manusia. Kerana tanpa adab, maka hilanglah keberkatan dalam mencari ilmu. Sebab tu ilmu ini tidak dilihat dari segi sudut scroll, sijil, ijazah, semua ni. Nak ikutnya tu ramai. Orang sana tak heran dalam tuan. Dalam bab sijil apa semua ni, ijazah ni dah. Tapi ini pentingkan adab. Integriti itu sendiri. Itu yang dilihat. Kadang-kadang memang budak ni pandai lah, bagi kerja bagi apa, tapi bab urusan fail. Sebab memang tak jumpa orang. Dulu jadi boleh buku kat sekolah dulu, pegang buku yang usuk ni, campur tidak, sukan tidak. Ini yang sekolah kadang-kadang ubah lah. Mesti ada curriculum. Satu murid itu sukan ni mesti ada. Supaya apa? Kau berhenti sikit bermuamalah dengan orang, tahu sikit. Esok kalau duduk dengan ada buku saja, dia tak kerti bagaimana nak memahami perasaan orang bawahan dia kalau dia jadi bos. Jadi dia ajar benda-benda ni. Maksudnya betul lah tu. Maksudnya bukan hanya sijil ataupun nilai akademik itu dilihat dari sijilnya saja tak, tapi dilihat pada keseluruhan secara holistik tak. Itu betul. Maksudnya justru itu katanya. Ini kata Sufyan As-Sawri, dah lama dia sebut ni. Bagi seorang yang mahu menulis sesuatu hadis Rasulullah SAW, hendaklah dia menjaga adab dan perbanyakkan beribadah kepada Allah SWT sebelum menulis sesuatu hadis. Para sahabat cukup jaga ni. Ulama-ulama hadis cukup jaga. Dan dalam menyampaikan hadis cukup berhati-hati tak nak sebut perkataan tu. Ada sahabat bila mana nak, ada sahabat lain minta hadis pada dia. Ketika tu duduk luar rumah ni, rumah ni, buat kerja luar ni, datang sahabat minta, boleh tak kau bagiku, sampaikan aku hadis yang mana kau dengar Rasulullah. Kita kalau kita macam tu, kau dengar ni aku baca ni dengan keadaan berlengging ke, dengan keadaan berpeluh dah, masuk dalam rumah, mandi tu, dah siap mandi apa semua, banyak sunat dulu, pakai wangi-wangian, baru keluar, baru sampai ke hadis. Kita hari ni petik entah sumber hadis terapa tak tahu. Kadang-kadang hadis maudhu pun malu kan. Sebab apa kita tak tahu kan. Kita belajar hadis maudhu pun dia balon juga. Ni hadis ni kan. Kita cek sumber lah, cek sumber dulu. Sebab para ulama hadis cukup menjaga, cukup jaga dia. Terutama dalam bab berhati-hati dengan hadis maudhu, hadis palsu lah. Walaupun hadis maudhu dia ada perbahasan dia, tapi hadis maudhu memang awal. Dengan kata lain, para ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa dan mempelajari tentang adab sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mempelajari tentang ilmu. Maksudnya tempohnya cukup lama lah belajar adab dia. Sebab bila adab dah settle, selesai, insya-Allah ilmu tu mudah dapat.
Kebaikan adab menunjukkan ketinggian ilmu dan akhlak seseorang mukmin. Apabila seorang itu beradab baik, sudah pasti akhlaknya juga turut baik. Sebab dia seiring adab dengan akhlak ni. Justru adab bercakap, berbudi dan bermuamalah, bergaul sesama manusia sangat penting dalam kehidupan. Bersikap timbang rasa ketika berhubungan sesama manusia merupakan adab yang dituntut dalam agama. Begitu juga dalam percakapan merupakan satu budaya manusia yang melambangkan hati, sikap dan fikiran. Oleh itu, peliharalah tingkah laku, lidah dan ikutilah adab yang baik semasa bercakap atau berhubung dengan mukmin yang lain. Sungguh pun barangkali mereka itu bukan orang yang dikenali. Kalam ulama Hasan al-Basri berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya siang kamu adalah tetamu dalam kehidupan kamu. Justru berbuat baiklah dengan tetamumu. Kerana jika kamu berbuat baik dengannya, ia akan pergi dengan sentiasa memujimu. Tetapi jika kamu tidak berbuat baik kepadanya, ia akan pergi dengan mengecam kamu." Inilah nikmat umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, gunakanlah sebaiknya. Esok umur kita dah pergi, esok yang tinggal apa, yang kita tinggalkan. Kalau pertama sebut apa, harimau mati, meninggalkan belang, maksudnya mati meninggalkan nama ini. Iaitunya bila kita pergi ini, orang akan sebut-sebut. Kalau kita seorang yang baik, mana meninggal dunia, orang sebut-sebut tentang kebaikan kita. Ni arwah ni dulu macam ni, arwah ni dulu macam ni. Tak, ini dah kata, berbuat baiklah dengan nikmat umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Isikan dengan benda-benda yang baik. Sebab bila kita pergi nanti, orang akan menyebut nama kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, dia akan sebut. Oleh itu, beradablah dengan waktu dalam hidup ini dan beradablah dengan Allah SWT setingginya, agar dengan adab yang tinggi dapat menyantuni perintahnya, akhirnya menghasilkan natijah yang didambakan, iaitu menghuni syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Adab bukan satu mata pelajaran, tetapi ia adalah bagaimana manusia boleh berubah kepada tata cara hidup yang lebih baik. Apa yang dipelajari itu pengetahuan yang lebih penting. Adab ialah sentiasa ingin berusaha melakukan sesuatu perkara dengan tata cara yang betul dan mendapat redha Allah SWT. Contohnya, penekanan kepada adab berta'amul, yakni adab bermuamalah. Bagaimana cara kita nak bermuamalah dengan Al-Quran. Bukan mencapai dah. Apa adab dia? Seperti berwudu, membaca dengan penghayatan, meletakkan Quran itu di tempat yang tinggi, mengucap Al-Quran dan lain-lain, menandakan kesempurnaan iman pada diri seseorang. Dengan Quran pun kita ada adab dia nak pegang. Bukan sama pegang Quran, bukan sama kita pegang surat apa. Tuan-tuan nak pegang Quran, tuan-tuan dia mesti tinggi daripada ustaz kita lah kalau kita bawa Quran. Bukan letak Quran bawah peringgang macam ni lah, segi adabnya. Bawah dia dah pusat kita ni Quran, letak di atas dan letak di atas bawah, itu adab. Kalau kita buat surat khabar, majalah itu lain lah, tak sama taraf. Itu adab. Dia melakukan adab tersebut tanpa dilihat dan diperhati oleh sesiapa. Dia melakukan kerana diajari dan mengenal nilai isi kandungan Al-Quran yang dibaca dan ditadabbur oleh makna olehnya. Penjelasan hadis ini, hadis di atas menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang yang mempunyai adab yang terpuji. Adab yang terpuji amatlah dituntut dalam Islam. Kelebihan orang yang memiliki adab sehingga boleh mengatasi darjat orang berpuasa dan sembahyang malam. Ini surah sebut. Akhlak baik, adab yang baik, jadi setara mengatasi darjat orang yang berpuasa dan orang yang sembahyang, sembahyang malam. Antara cara-cara untuk mengatasi, mencapai darjat adab yang terpuji sepertinya dinyatakan hadis ini ialah yang pertamanya bersifat warak daripada melakukan perkara-perkara syubhat.
Seorang Muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dan juga perkara-perkara yang samar-samar, yang syubhat antara halal dan haramnya, yang dipanggil syubhat. Berdasarkan daripada hadis daripada Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang halal itu nyata. Al-halal bayin wa haramu bayin. Yang ini yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Maksudnya jelas dinyatakan tentang pengharamannya. Dalam Quran pun disebut, dalam hadis pun sebut perkara yang haram ni tak. Contohnya arak dan makan daging khinzir, semua ni terang-terang sebut haram. Dan mana dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, yang disebut syak, yang disebut sebagai syubhat tadi. Maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang kesamaran, sesungguhnya ia memelihara agamanya dan kehormatannya. Kita jaga diri daripada mengambil barang-barang yang mana syubhat pun disebut. Kita jaga agama dan kehormatan diri. Dan barang siapa jatuh ia ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram, seperti seorang pengembala yang menggembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternakannya makan di dalamnya. Seorang pengembala bawa kambing-kambing dia ni dalam kawasan tanah dia, tapi sempadan dengan tanah jiran tak ada pagar. Jadinya itulah dijaga supaya kambing ni jangan melepasi border walaupun tak ada pagar. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah bahawa larangan Allah SWT ialah segala yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah keseluruhannya. Idza salaha salaha jasadu kullu, wa idza fasada, dan apabila ia rosak, fasada jasadu kullu, maka rosaklah sekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Muttafaqun alaih. Yang keduanya, memelihara penglihatan. Seorang Muslim itu mesti memelihara pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsangkan syahwat dan boleh membawa ke kancah pelanggaran dan maksiat. Sehubungan itu, Al-Quran mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara diri daripada penglihatan yang tidak memberi faedah. Seperti mana firman Allah SWT, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Maksudnya, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah SWT amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini yang kedua. Yang ketiganya, memelihara lidah. Tutur katalah, seorang Muslim itu mestilah memelihara lidahnya daripada menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbualan-perbualan yang buruk dan kotor, percakapan-percakapan kosong, mengumpat, mengeji dan mengadu domba. Sebagai seorang mukmin yang mukallaf, sewajarnya kita menjaga lidah daripada sebarang percakapan yang sia-sia dan tidak berfaedah, kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Terutama orang yang suka cakap double meaning Pada dengan dia ni kalau jumpa tak ada benda lain, sembang pasti double meaning je lah Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama sahaja hasilnya, maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri. Kalau tak tahu benda nak cakap, kalau percakapan kita menyebabkan orang ni bergaduh, orang ni maka lebih baik kita diamkan diri kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh. Kejadian sedemikian telah banyak berlaku, tetapi kebaikan daripadanya adalah jarang.
Banyak hadis yang menerangkan tentang keburukan dan bencana lidah di atas empunya diri, seperti hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu sebagai hasil tuaian jelek lidahnya. Manusia masuk ke dalam neraka ada sebab faktor lidah dia yang jelek tadi, yang buruk, mengata orang, menghina orang, meri orang, nak mengeji, merendah-rendahkan orang. Ini hadis Tirmizi, hadis yang ke-2541. Hadis ini berstatus hadis sahih. Yang keempatnya, bersikap pemalu. Seorang Muslim mestilah bersikap pemalu dalam setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya memperkatakan kebenaran. Malu-malu juga, tapi dalam perkara yang kebenaran dinyatakan. Di antara sifat pemalu seorang ini ialah dia tidak masuk campur urusan orang lain, jaga tepi kain orang, memelihara pandangan, merendah diri dan tidak meninggikan suara ketika bercakap. Ini berasa cukup sekadar, cukup serta memadai sekadar yang ada dan sifat-sifat seumpamanya. Diceritakan bahawa Rasulullah SAW ada seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada anak gadis yang berada di balik tabir. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud iman itu mempunyai 70 cabang atau 60 cabang. Maka yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan duri dari jalan. Dan sifat malu ialah satu cabang daripada iman. Muttafaqun alaih. Dalam hadis juga sebut idza la tastahi i'mal ma syi'tum. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang nak buat. Jadi akhir zaman ni Allah cabut perasaan malu tu. Ya, baik lelaki baik perempuan. Ya, yang perempuan cantik pakai tudung tapi tergedik-gedik depan TikTok. Kan? Gedik sana gedik sini dah. Dan tak malu kadang-kadang. Kalau suami isteri tak malu pula cerita tentang hadalan kain ke orang. Ya, dia luahkan dalam Facebook dia luar ni. Tak ada sebab malu, tak rasa malu. Kan Allah tarik sebab malu tu. Ya, jadi bila tak malu tu buatlah apa pula. Yang kelimanya bersifat lemah lembut dan sabar. Di antara sifat-sifat yang paling ketara yang wajib tertanam dalam diri seorang Muslim ialah sifat sabar dan berlemah lembut. Kerana kerja-kerja untuk Islam akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Malah jalan dakwah sememangnya penuh dengan kepayahan, penyiksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Jadi kena sabar. Yang keenamnya bersifat benar dan jujur. Seorang Muslim itu mestilah bersifat benar dan tidak berdusta, berkata benar sekalipun kepada diri sendiri, kerana takut kepada Allah SWT dan tidak takut kepada celaan orang. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina, malah ia menjadi pintu kepada tipu daya syaitan. Seorang yang memelihara dirinya daripada kebiasaan berdusta bererti dia memiliki pertahanan dan benteng yang dapat menghalang dari was-was syaitan dan lontaran-lontarannya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya sifat benar membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersifat benar hinggalah dicatat di sisi Allah SWT sebagai seorang yang benar. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman, kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang lelaki yang sentiasa berdusta sehinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Orang yang biasa cakap bohong, dia akan dicop sebagai pembohong di sisi Allah SWT. Orang yang biasa cakap benar, dia akan dicop sebagai orang yang suka cakap benar. Kita ada cop besar. Maksudnya bila seorang itu dah dikira sebagai pendusta, apa saja yang keluar daripada mulut itu dusta, orang tak percaya dah, walaupun benar. Kita dah baca cerita teladan lah, yang kita budak kepala kambing. Ya, dia bawa kambing dia lah, kemudian dia tak bukit injeri kat orang kampung, minta tolong. Mula-mula orang kampung tolong, hari kedua orang kampung tolong,
Kali ketiga betul-betul serigala datang makan kambing, diserang kambing ni, dia menjerit, orang tak percaya. Itu contoh tuan. Di satu contohnya. Ya. Kali pertama mungkin orang percaya. Kali kedua orang nak percaya tapi tak apalah, percaya jugalah. Tapi kena bohong juga. Kali ketiga minta maaf. Jangan salah juga sebut. Cukuplah bagi orang mukmin itu dia dipatutlah dua kali lah. Maksudnya sekali itu dari pengajaran. Jangan lagi bagi kali kedua. Kalau kena juga kali kedua, berat lah. Memang nampak sangat tak hati-hati dah. Itu dalam bab bohong lah. Dan ketujuhnya bersifat rendah diri. Seorang Muslim mestilah bersifat tawaduk atau merendah diri, khususnya terhadap saudara maranya yang Muslim, dengan cara tidak membezakan dalam memberi layanan, sama ada yang miskin maupun yang kaya. Rasulullah SAW sendiri memohon perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan daripada sifat-sifat takbur, yakni membangga diri. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak akan masuk syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah sedikit sifat takbur. Hadirin Muslim, sikit pun tak boleh ada dalam diri kita, ada masuk syurga kan. Yang keempat, menjauhi sangka buruk, su'uzon, dan mengumpat. Menjauhi diri kita daripada bersifat sangka buruk dan mengintai-intai keburukan orang lain. Oleh itu, seseorang itu mestilah menjauhi sifat-sifat ini kerana mematuhi firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan faqadtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Allah Ta'ala larang kita bersangka, terutama sangka buruk lah, supaya kamu tidak menyangka dengan sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip, yakni atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Ini pun Allah larang. Ya, sebab setiap orang memang ada aib. Kalau cari memang jumpa. Siapa-siapa pun tak, sebab manusia kan. Memang ada. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Al-Hujurat ayat ke-12. Sifat yang ke-9 iaitu bersifat pemurah. Seorang Muslim mestilah bersifat pemurah, sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya pada jalan Allah. Di antara cara yang dapat menyingkap kebahilan seorang itu ialah dengan cara memintanya membelanjakan wang ringgit, kerana beberapa banyak daripada kalangan mereka yang berkedudukan, berharta dan berpangkat gugur dari jalan ini dalam buat sedekah kan. Jadi banyakkanlah kita bersedekah, walaupun dengan nilai yang tak banyak, tapi istiqamah, ya, lantaran rakus terhadap mata benda. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat berpuluh-puluh ayat yang menjelaskan ciri-ciri keimanan yang dikaitkan dengan sifat pemurah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Maksudnya, dan apa jua hartanya halal, ya. Allah sebut hartanya halal, ya. Harta yang syubhat, harta yang haram dia tak masuk, ya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan.
bermurah. Yang ke-10-nya, suri teladan yang baik ataupun qudwatul hasanah, atau menjadi contoh yang baik pada orang lah. Selain daripada sifat-sifat yang disebutkan di atas, seorang Muslim mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai. Segala tingkah lakunya adalah boleh jadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adab-adabnya, seperti dalam hal makan, minum, cara berpakaian, cara bertuturan, dan dalam suasana aman, dalam perjalanan, malah dalam seluruh tingkah laku dan diamnya. Membina diri menjadi suri teladan, contoh teladan merupakan peranan besar yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang kita telah bacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Kesimpulannya, seandainya adab diabaikan, maka kita akan dapati banyak kerosakan akan berlaku dalam masyarakat. Contoh dah banyak tuan-tuan, kita tengok di barat sendirilah, ya, kehidupan mereka lah, dan terbawa-bawa masuk ke negara kita pun. Masyarakat juga tidak akan bahagia apabila akhlak rosak. Dan kebahagiaan itu bukan hanya bersifat luaran, tetapi ianya adalah dalaman, jadi rohani. Yang keduanya, kesimpulan yang kedua, adab dan kehidupan manusia berada dalam kedudukan yang paling penting, sama ada individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kerana jatuh bangunnya, berjaya atau hancurnya sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada adabnya. Apabila adabnya baik, maka sejahteralah lahir batinnya. Akan tetapi apabila adabnya buruk, maka kehidupannya tidak akan tenteram. Kesimpulan yang ketiga, adab yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW bukan sahaja untuk sesama umat Islam, malah kepada semua, termasuk makhluk-makhluk lain yang berada di sekitar kita. Bukan kita beradab sama Islam saja, bukan semua manusia saja, tapi dalam makhluk lain, pohon-pohon, haiwan-haiwan. Inilah yang keindahan dan kesempurnaan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dikagumi oleh semua, termasuk mereka yang bukan Islam. Sebab tu adab dengan haiwan, contoh sembelihan haiwan pun jaga adab kan. Dalam bab itu pun dia adab. Itulah kata agama kita, agama yang menitik beratkan tentang adab, ya, sebab adab itu cukup penting. Adab juga adalah dakwah. Itu dia tuan. Kita tak pandai bercakap agama, tak kerti nak cerita pasal dalil-dalil, tak payah. Tunjuk akhlak yang baik pun orang tertarik dengan kita, ya. Sebab tu kadang-kadang mak ayah ini dia tak risau dah, anak-anak aku ni tak ada pandai-pandai sangat, tak risau. Yang penting perangai senonoh, ya, perangai senonoh. Tak pandai sangat, kerja biasa-biasa pun tak apa. Sebab bila perangai senonoh ni, akhlak baik, jaminan rezeki pun ada. Allah Ta'ala akan mudahkan usaha dia, insyaAllah, ya tuan. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah tuan, kita selesai mengupas yang tajuk yang ke-20. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-21, iaitu adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ij'alna min hadzal jam'il marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.